Zarina, Mazin, Tanah Merah. Ustaz. Tanah Merah kan? Ustaz, Tanah Merah. Kak Halimah Ahmad Sentul. Kak Habibah ni dari Kampung Medan ni. Ini yang nama Halimah ada 4. Yang nama Zaitun pun ada 3. Yang nama ramai nama sama. Zaitun, Halimah, Zarina, Nuraini. Oh, ni nama-nama yang ramai orang ada nama. Assalamualaikum Ustaz. Kalian Nurani. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Salam Kak Salma, Anwar. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Salam Haji pula. Ajak. Assalamualaikum Ustaz. Dia pula jadi Haji. Assalamualaikum Ustaz. Terus, salam. Jai, pagi apa khabar Jai? Sihat Jai? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Sihat Ustaz. Saya ni, sihat. Saya ni macam DJ ya. Bila dia ni dia Video lagu kan? dia sibuk tanya khabar orang. Boleh nasyid lah pagi-pagi ni Ustaz. Oh, tak boleh. Ni anak pergi kerja naik motor hujan nanti. Jangan tak. Sihat anak. Assalamualaikum Ustaz. Dan semua sahabat-sahabat. Haji Adam apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Puji Allah banyak-banyak lah. Dapat Ustaz sihat. ceria. Background belakang cantik. Background. Lalu. Oh, saya tengah saya dah beli satu background tau. Tapi dah sebulan dah sampai. Saya beli saya ada satu background. Tutup semua tau. Background ni macam kain. Saya dah beli lah. Tapi sebulan dah tak sampai. Dia kata dia tak ada stok. Alamak. Ada nampak langsir apa ni? Ada background je. Nampak langsir lah Ustaz. Nampak langsir lah. Okey, natural. Ya ke? Belakang tu ada pokok kelapa, tak nampak? Ada pokok belakang tu. Pokok cipu. Pokok tiruan. Tengok macam seronok tengok Ustaz tengok sejak Ustaz nampak belakang tu. Ya, Ustaz, bila Ustaz sekala selak jendela tengok kat luar, kita boleh bayangkan jugalah. Saya tengok ni kan, saya tengok jendela kan, saya nampak pokok batu kucing yang saya tanam. Pokok rokel, pokok kedundung. Itu lagi ngam Ustaz boleh nampak, boleh tengok. Saya kalau buat nota kat sini kan, saya pening kan. Saya tengok. Ustaz tengok tu nampak apa mas? Ada ke masjid ke Ustaz? Ada dua ya? Ini kubang masjid. Sebab nak imagine kedudukan rumah tu kan. 18 langkah je, belakang rumah saya ni pakai masjid. Pakai pintu masjid. 18 langkah je. Ustaz, dalam Google Meet yang Ustaz buat link ni pun ada kita boleh select background yang kita nak, tapi dia tak cantik gambar. Dia cantik. Dia cantik. Sebab apa kan doktor kan, dia bila kita gerak Dia bergelemar. dia gemai. Itu yang tak best tu. Ya. Lagipun itu tak original lah. Dia virtual kan. Dia tak cantik. Ustaz biar macam ni lah. Ni nampak terang jelas. Ustaz punya serban apa tu semua. Ni ada lampu. Saya nak beli lampu lagi satu ni. Sebab ada bayang sikit lah. Ada lampu saya nak beli. Saya tak tempat lagi bidai tu. Saya nak pasang 3 lampu. Saya nak kalahkan TV 3. Ustaz minta Bat hantar gambar durian pun okey. Kat Ustaz kat belakang tu. Oh, Bat. Dia lama nak hantar dah. Bat dia tengok sini tu. Tu tengok video dia tengok sini. Dia tengah pening kepala. Dia lagi ada meeting yang bawa dia nak marah dia tu. Untuk jamu mata kami Ustaz buat gambar besar kat belakang tu backdrop. Jadi untuk jamu mata. Bat dia tak larat dengan durian dia tu. Dia muak. Untung durian dia tak boleh muak. Kita jangan nampak. InsyaAllah kita nak mula ni. 8 minit dah. Saya tak tahu. Alhamdulillah Rabbil Alamin tak rekod tu. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari kita mulakan dengan
kehidupan ni, pagi ni, dengan rasa yang selalunya rasa ni dimiliki oleh mereka-mereka yang hati mereka dekat dengan Allah. Kalau hati orang yang jauh dengan Allah, dia tak dapat rasa ni. Rasa ni lah nama rasa syukur. Haji Din, apa khabar Dr. Zainuddin? Nampak gambar sekejap tadi, lama tak jumpa Dr. Zainuddin. Ya, Doktor? Dia boleh berjabat ni, nampak macam dia berjabat je. Okey, moga-moga Allah beri kita kekuatan untuk duduk dalam suasana yang taat. Allah beri kita kekuatan untuk melahirkan rasa syukur ni. Sebab tu, dulu kan, bila ngaji ulama dia kata syukur, guru kami lah dulu kan, syukur pagi ni boleh hidup, syukur pagi ni boleh datang tempat saya mengaji, banyak dia mengaji kat rumah dia. Syukur pagi ni kita boleh jumpukan kawan kita yang sama-sama dia nak jadi baik macam kita. Walaupun mereka bukan orang baik, kita bukan orang baik, tapi kita ada satu perkataan. Kita menuju kebaikan. Kita ada kawan-kawan gitu, syukur. Dan kita ada akal yang masih lagi waras dan boleh menerima ilmu dengan baik, syukur. Kita lagi punya keluarga dan keluarga ini banyak menyokong kita dalam ketaatan, syukur. Kita punya anak-anak dan anak-anak kita masih lagi ada rasa hormat kita sebagai mak bapak dia. Yang mana rasa hormat itulah menyebabkan dia diredai oleh Allah, syukur. Dulu guru kata gitu. Dan perkataan yang terakhir, syukur kerana kita boleh bersyukur. Ini perkataan ni yang ramai orang tak dengar. Pernah dengar tak? Syukur kerana kita boleh bersyukur. Kenapa? Ada orang dia syukur, tapi dia tak syukur yang dia boleh bersyukur. Nampak tak perbezaan? Nampak tak kemuncak syukur itu di mana? Kemuncak syukur tu, syukur kerana boleh bersyukur. Sekarang ni ada rasa syukur tak kerana boleh bersyukur? Sebab ada orang dia syukur tapi dia tak rasa dia boleh bersyukur kerana Allah beri dia rasa syukur. Amboi, berapa banyak syukur dah. Ada orang tu senyap ni. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Dengar Ustaz, dengar. Syukur kerana boleh bersyukur. Ni perkataan ni nak kena ambil perhatian. Syukur kerana kita boleh bersyukur. Sebab apa? Ada orang tak boleh bersyukur. Ada orang boleh bersyukur. Tapi dia syukur dengan merasakan hebat aku boleh bersyukur. Tak. Ini satu kesalahan yang besar. Bukan kita hebat boleh bersyukur. Kita bersyukur sebab Allah beri kita boleh bersyukur. Syukur kerana boleh bersyukur. Ini yang kena faham sungguh-sungguh. Halusnya tasawuf ni, halusnya perangai hati ni, halusnya watak hati ni, seninya peribadi hati ni, adalah itu. Syukur kerana saya boleh bersyukur. Kenapa kita rasa syukur? Allah kata sangat sedikit hamba-Ku yang bersyukur, maknanya ramai hamba yang tak bersyukur. Tapi Allah pilih saya untuk bersyukur. Bukan sebab saya pandai, bukan sebab saya ni bagus, bukan sebab saya ni baik. Tapi Allah beri saya rasa untuk bersyukur dengan dia. Bila saya dapat melihat akan nikmat yang banyak keliling saya. Yang menyebabkan saya lupa dah syukur. Bila saya lupa syukur, saya jadi kufur pada nikmat. Bukan kufur pada akidah. Kufur pada nikmat. Maka orang yang tidak syukur, Allah kata apa? Apa Allah cakap? Apa Allah firman? Inna azabi lasyadid. Azabku amat pedih. Azab syadid. Itu azab sebut tadi. Azabku sangat pedih. Allah bagi warning, kau tak syukur, azab. Satu, nikmat ditarik balik, ulama kata. Kenapa dikatakan nikmat tarik balik? Sebab Allah kata, bila kau syukur, aku tambah. Jadi, kias pada perkataan tambah tu, bila kau tak syukur, aku kurang. Benda dia ditarik balik. Dan disediakan satu lagi benda yang sangat menakutkan kita. Benda yang sangat kita mohon elakkan, azab. Ada orang dia kena azab bukan sebab dosa dia. Dia kena azab sebab tak syukur. Lepas tu kita kata syukur kita dapat berjumpa, syukur kita dapat hidup.
syukur dapat beli tandas, syukur kita boleh makan, syukur kita boleh pakai baju, syukur kita boleh tengok isteri kita, syukur kita boleh tengok suami kita ni ada sihat. Syukur kita tengok anak-anak kita sihat, syukur kita dengar mak kita masih sihat, syukur kita dengar orang kawan kita masih sihat, syukur kita boleh masuk link, syukur Malaysia ni masih ada internet. Sebagai asbab, kalau tiba-tiba internet Malaysia ni down kita tak jumpa tau. Kita tak jumpa. Dulu pernah Selcom punya line daripada Malaysia Timur ni down. Tak boleh call Semenanjung. Semenanjung tak boleh call sana. Masa tu saya ada kat Sarawak. Saya tak tahu apa masalah lah. Hingga menyebabkan waktu tu ditutup site ni. Tak bagi orang bukan staff masuk. Operator tak boleh masuk. Apa semua tak boleh. Orang lain tak boleh masuk. Masuk staff. Masa saya ada kat sana. Sebab saya dengar punca dia, operator ni telah salah buat sesuatu. Menyebabkan satellite punya line ni out. Satellite ni, call Sabah Sarawak ni, mereka tembak ke Kijal Terengganu. Jadi dia Sabah Sarawak ni, mereka tembak ke langit tembak ke Kijal. Jadi kalau Kijal ni rosak, orang Sabah Sarawak tak boleh berhubung dengan Malaysia. Rupanya tak tahu apa yang berlaku kat Sarawak ni, orang Sarawak tak boleh berhubung dengan orang Semenanjung. Sama macam internet sekarang lah. Kalau Allah takdirkan internet ni rosak kita tak boleh buat kelas tau. Kita boleh buat kelas. Jadi sekarang ni internet ni berjalan dengan baik. Jangan lupa satu benda, siapa yang menyebabkan internet jalan dengan baik? Allah. Syukur. Alhamdulillah. Tengok je komputer, handphone 4 bar. Alhamdulillah. Walaupun hari-hari minum 4 bar. Katakanlah hari-hari minum 4 bar. Dulu kawasan dekat rumah Yam dulu lah 3-4 tahun lalu. Internet tak kuat. Betul lah Yam Kalang Balak. Dululah. Internet tak kuat. Sekarang ni dekat kawasan Shelit Yam pakai Wi-Fi. Internet kuat. Ni siapa lepas PKP nak pergi laut, nak ambil angin, boleh kontak ni. Siti Mariam ni nama ni. Cari nama di dalam grup. Boleh kontak. Dia ada Shelit. Dia ada internet kuat. Syukur Alhamdulillah. Okey. Kita nak sambung ni. Muhimmah ni. Are you there? Ya, ada Ustaz. Sambung slide ke apa? Slide Ustaz. Menghargai suami. Dekat slide Ya Ustaz. Sekejap. Mencari tikus ni. Tikus ni ada 2 ekor ni. Kalau kita nak pegang. Okey. Ni. Ini adalah satu summary. Ringkasan. Yang ditulis oleh para ulama' dan kitab-kitab mereka. 4 perkara ni menyebabkan perempuan itu dikatakan terhumban ke neraka. Antara sebab lah. Sampai mana Nombor 6 dari bawah Ustaz. Hal ini termasuklah apabila seorang hal ini derhaka ni. Dikatakan isteri itu derhaka. Hal derhaka ni termasuklah apabila seorang isteri keluar rumah tanpa izin suaminya. Walaupun mengunjungi mak bapak dia. Dia kata takkanlah pergi mak bapak pun derhaka. Kalau dia bukan derhaka pergi mak bapak. Derhaka sebab keluar ni suami tak bagi keizinan. Itu yang derhaka tu. Bukan jumpa mak bapak. Derhaka ni bila keluar rumah suami tak bagi permission. Besar benar ke suami ni sampai nak kena minta keluar rumah, nak kena minta izin. Allah memberi mereka kemuliaan dengan disyaratkan seorang isteri itu mesti get permission. Mesti dapat keizinan. Allah yang beri mereka kemuliaan. Saya cakap banyak kali, jangan cakap perkataan ni lagi pada orang lain. Alah, laki aku ni semayang subuh pun aku kejut. Apa pula nak minta izin? Kita minta izin dengan dia bukan arahan dia. Faham Bukan kerana dia.
Tetapi ini adalah syariat, undang-undang agama yang Allah Ta'ala tetapkan. Jadi kita niat, kita minta izin ni kenapa? Allah Ta'ala suruh minta, aku minta lah. Faham Allah Ta'ala suruh minta, aku minta lah. Kenapa minta? Allah Ta'ala suruh minta. Kalau tidak, Allah Ta'ala yang kata, engkau perempuan neraka. Suami kata tak kata pun tak ada, dia tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh bagi kita pahala dosa. Tapi yang bagi kita pahala dosa ni Allah. Tapi melalui syarat, engkau kena minta izin dengan suami. Itu je. Nanti kita akan baca. Sekarang kita baca apa tau? Tak buat ni seksa, tak buat ni seksa. Nanti ada satu bab nanti dalam kitab Muhimmah ni, dia cerita apa kelebihan ni, apa kelebihan apabila perempuan ni dia tak bersuami dia. Ni ada kelebihan yang banyak nanti lah. Kesalahan juga jika isteri enggan untuk bersafar. Bersafar ni apa? Musafir. Musafir ni apa? Daripada dua marhalah ikut jalan. Jalan daripada dua marhalah. Holiday Ustaz, holiday. Holiday. Oh, orang Melaka panggil holiday ke? Kita cakap dengan bini kita, jomlah kita pergi jalan. Ni rentan negeri dah boleh. Tanah merah, tanah merah. Tanah merah. Kita tanah merah dah buka sendiri tau. Pasal satu. Jangan sebut-sebut. Ustaz. Bila. Tanah merah, jom tanah merah. Orang kata, bang, Tori dah janji kan, bulan ni nak pergi tanah merah. Allah, tengok SOP tak ada rentan ni. Abang ni buat macam bodoh-bodoh sikit. Jauh. Memang abang nak pergi tanah merah, dia kata. Nanti kita boleh jumpa Kak Ani, Kak Zarina. Ini dia bengang. Tak faham untuk ni lah. Boleh macam orang. Buat tak faham. Kak Zarina. Buat tak faham, gelap mata hati betul lah. Sekarang dah ada online. Boleh beli online. Alamak. Hilang lah mas. Tengah jalan pergi online. Bahaya ke? Bahaya. Wah, suami kita bahaya jangan. Nanti hilang mas. Kita beli offline. Kita pergi sana, kita ukur tangan. Kali kerajaan kata, kedai emas boleh dibuka. Sudah. Tapi isteri sini bukan gitulah. Saya tahu isteri yang 250 orang ni, yang dalam ni, bang, belikan saya durian cukup lah bang. Belikan saya emas-emas yang tak betul pun tak apa lah bang. Kasih sayang abang lagi banyak lebih penting daripada emas dan perak. Saya tahu. Saya dengar suami-suami kat sini kan, dia cakap gitu. Isteri mereka gitu. Kasih sayang abang lebih daripada nilai emas. Lepas tu saya cakap kan bang, tanah merah ke tanah putih ke? Tanah putih kat Kuantan dekat pejabat tanah putih kat Kuantan lah. Jabatan Ukur Kuantan dekat tanah putih. Jabatan Ukur Kuantan tu nama dekat tanah putih. Saya tahu isi sini macam tu. Beli sendiri. Kak Sabah kata beli sendiri betul. Tak nak susahkan suami. Kesian suami Ustaz kerja penat. Biarlah ada simpan duit sikit. Biar ada tanggung kami anak-anak. Kami nak beli, kami beli sendiri Ustaz. Kami kerja. Kasut kami daripada Paris Ustaz. Baju kami daripada Itali. Kami beli sendiri. Okey, bagus. Tak usahkan suami. Jadi kalau suami kata, jom kita jalan. Jom jalan. Dia katakan safar. Safar ni bermusafir. Dekat Kota Baru, dekat masjid apa masjid besar tu? Muhammadiyah ke Ahmadiyah? Yang ada gambar rehal tu dekat dataran yang ada gambar rehal tu. Apa nama tu? Dekat situ ada satu hotel kecil. 4 tingkat. Nama dia Safar Inn. SAFARINN. Safar Inn. Safar ni musafir lah. Juga ada nasyid kan. Penat letih mainan safar, tempuh ranjau banyak bersabar. Kan ada nasyid itu kan.
Detik Ada. lesu tidak menentu, surga menjadi idaman kalbu. Marilah, siapa nak sambung? Bermusafir. Bermusafir. Lagi? Oh, feel. Okey Tak lah. boleh Ustaz, tinggi sangat. Belum sarapan. Suara terserak. Tak reti lah bang. Rumah atuk saya dekat situ Ustaz. Sapan in. Tak, rumah atuk saya dekat masjid besar. Masjid yang besar tu. Masjid lama. Dia lama tu. Apa nama masjid tu? Muhammadiyah ke? Muhammadiyah lah rasanya. Muhammadiyah. Muhammadiyah kan? Masjid tu. Dulu saya masjid tu, saya ingat dulu lah, saya kerja kat Kelantan. Malam tu, malam persiapan. Saya ajaklah kawan-kawan dari PKL ni yang sama saya datang PKL ni. Jom. Budak Kelantan pun ada. Yang Kelantan ni jaga budak Kelantan. Jom, kita pergi masjid. Baca Yasin 3 kali. Lepas tu besok pagi, saya rasa kenapa tangan aku lenguh. Tangan lenguh tau. Rupanya saya lupa, semalam saya masuk, diorang dah edah surah Yasin. Itu ni datang lambat. Waktu jamak, kita mula baca Yasin lambat. Jadi saya ambil Quran, saya tak ambil Yasin. Saya tak tahu Yasin tak, mana saya ambil Quran. Rehal pun tak ambil. Saya pegang begini, saya baca. Baca Yasin 3 kali. Pegang Quran, baca Yasin 3 kali pun tangan boleh lenguh. Saya kata memang aku dah tua lah, patut bencin lah. Tu saya ingat tu. Letakkan rehal, saya pegang tangan. Baca Yasin 3 kali taklah lama rasa ni macam setengah jam, 40 minit ni pun. Tu saya tak lupa tu kenangan saya kat sana tu. Masjid ni memang cantik. Ramai. Dan kat situ kalau sembahyang Jumaat, perempuan pun ada. Dalam 40 orang, 50 orang. Siapa pernah orang Kelantan ada sembahyang kat sana hari Jumaat? Memang ada perempuan tau. Sini orang Kota Baru tak ada. Saya Kota Baru. Ada orang Kota Baru Akak tengok tak dekat Masjid Muhammadiyah ada orang perempuan ke Jumaat? Tahu kan? Kat sini orang jarang perempuan ke Jumaat. Kat sana ada orang perempuan ke Jumaat. Okey. Mengkhianati suami. Mengkhianati hartanya. Ada orang ambil duit suami dia tak beritahu. Mengkhianati hartanya. Ada orang sorokkan duit suami, mengkhianati hartanya. Tahu tak dalam kitab Bidayatul Hidayah ke atau Ayyuhal Walad? Tidak harus seorang suami memberitahu pada isteri dia berapa duit dia ada. Bidayatul Hidayah Ustaz. Bidayatul Hidayah kan? Imam Ghazali kata. Suami ni jangan beritahu isteri dia berapa duit dia ada. Isteri tak boleh tanya suami, abang duit abang berapa ada? Kalau tanya. Dan suami boleh tak nak beritahu. Kenapa? Kalau kau ada duit banyak, kau bagi dia sikit, dia akan kata kau ni duit banyak, bagi sikit. Kalau kau ada duit sikit, dia bimbang, kau ni tak ada sikit duit aja, keluarga nak tanggung macam mana? Jadi dia kata, tidak harus seorang suami memberitahu berapa duit dia ada pada isteri dia. Tahu tak perkara ni? Ni tak tahu. Tak tahu. Tahu. Tahu kan? Ulama dah beritahu. Bani Bat kalau rumah tanya, abang duit simpanan berapa? Rahsia. Saya selalu beritahu. Imam Ghazali kata tak boleh beritahu. Betul. Ini saya cakap betul. Saya bukan gurau-gurau. Ini cakap betul je. Bagi kitab, bukan kitab. Kalau tak jadi betul kitab. Tak boleh. Isteri tak boleh beritahu. Isteri tak ada hak nak tahu. Isteri tak tanya suami dia. Abang ni duit simpanan ada berapa ni? Tak boleh tanya. Dan diam aja. Dan diam. Aku ada duit, aku bagi. Makan minum aku tanggung. Kau dan diam. Ada duit, aku bagi. Don't worry. Okey. Menerima tetamu tanpa izin suaminya. Itu juga dikatakan neraka. Kalau isteri kita ni kat rumah, kita ni kerja, ada kawan dia nak datang, dia kena cakap dengan suami dia, bang ni
Ni Makcik Joyan dah datang ni. Kak Joyan datang rumah. Saya nak ajak dia masuk ni. Tadi dah datang bual-bual tanya khabar. Okey dah? Okey. Dia patutnya kena beritahu. Jangan suami balik tengok ada 3 kereta kat rumah. Seribu penuh. Apa hal ni? Tak boleh. Isteri dia buka pintu, surprise, Kak Joya datang. Bukan. Ini bukan masa untuk surprise. Kena pula suami ni sakit jantung, berdebum, tumbang depan rumah. Surprise lah. Suami sakit jantung, dia patut minta izin. Atau dia bagi blanket approval. Sepanjang perkahwinan ni, kalaulah ada kawan-kawan awak nak datang, kawan perempuan tau, bukan kawan lelaki, boleh masuk. Kalau dia bawa suami, saya tak benarkan suami dia masuk sebab saya tak ada. Faham? Ini adalah blanket approval. Jadi kalau kawan awak datang, abang kata bagi masuk je. Saya telefon abang. Biar dia masuk. Tapi kalau orang lelaki, saya ambil masuk. Sebab apa tak ada. So suami dia tunggu dekat luar. Kenapa? Dia lelaki. Tak elok dia masuk. Saya tak ada. Kalau dia dah bagi approval, kita dah boleh bawa masuk. Atau adik-beradik datang. Abang Long datang ke, lelaki ke tak apa. Adik-beradik datang. Bagi masuk. Terus bagi masuk. Saya call saya. Adik-beradik dia. Bukan adik-beradik kita. Sebab adik-beradik kita dengan dia bukan mahram. Atau kita kata kalau adik-beradik saya boleh masuk. Dengan syarat isteri mesti ada sekali. Bagi masuk. Itu boleh. Boleh? Boleh. Maknanya dah bagi kelulusan dulu. Dan juga derhaka dia apa? Menunjuk aurat selain daripada suami dia. Tu saya kata Abang Ipar datang. Akak jangan pakai dengan pendek tau. Ramai orang dia take it. Benda ni mudah. Pakai baju kelawar, nampak lengan. Ini abang ipar ni, adik ipar ni, lelaki ni. Dia kan bukan mahram kita. Tahu tak? Bila bukan mahram, aurat kita patutnya sama macam kita keluar rumah tu. Tapi ramai yang tak berapa ambil kisah. Ramai yang tak berapa ambil peduli. Dia jadikan aurat ni bukan benda yang utama. Saya cakap, ingat apa yang kita cakap bila Rasulullah kata ni. Orang perempuan ni, dia akan masuk syurga bila dia buat 4 perkara. Nombor 1, solat. Nombor 2, puasa Ramadan. Nombor 3, jaga kehormatan. jaga kehormatan. Nombor 4, taat suami. taat suami. Suami. Nombor 3, jaga kehormatan. Jaga kehormatan ni apa? Jaga aurat, jaga pergaulan, jaga percakapan dengan orang lain. Aurat ni kehormatan. Aurat ni kehormatan. Kehormatan ni maruah diri dia. Harap lepas belajar muhimah ni, dah tak ada dah nak pakai baju kurung, fashion, apa orang kata? Mermaid. Apa? Mermaid. Mermaid. Badan. Mermaid. Untuk bentuk. Baju kurung, mermaid cutting. Apa mermaid? Paplum. Ikan duyung. Duyung. Kita bukan duyung, kita orang. Kita bukan duyung. Duyung ni ikan. Duyung ni tak ditanya dosa pahala dia. Kita ni orang. Kita ni manusia. Kita ni ada taklif. Ada hukum yang dikenakan kepada kita. Jangan lagi pakai baju kebaya. Jangan lagi pakai fashion-fashion yang menampakkan bentuk tubuh. Jangan pakai t-shirt. T-shirt ni kadang-kadang nipis. Walaupun dia tak nampak warna kulit, tapi bentuk bawah dada tu kadang kelihatan dengan pakai t-shirt. Elok pakai t-shirt, kat luar pakai baju lain. Pakai jubah ke, apa benda ke. Pakailah apa-apa.
Semen diri kita betul-betul supaya kita keluar rumah. Nampak tak bentuk buah dada? Nampak tak bentuk badan? Nampak tak aurat? Jangan pakai kasut tinggi lagi. Kasut tingginya beli dekat Paris dulu. Beli dekat Itali. Jangan pakai keluar rumah lagi dah. Habis nak buat apa Ustaz? Pakai dalam rumah. Buruk benar rupa pakai dalam rumah. Simpanlah buat kenangan. High heel, apa nama tu? High heel. High heel. Kan bila jalan kaki kita macam ni kan. Sebab tapak kaki kita pun dekat bawah. Tapak kaki atas tu dekat. Tumit tu dekat atas kan kaki kita ni. Bila kita pakai macam ni, menyebabkan punggung kita ni ternaik. Melentik. Melentik. Tahu melentik. Bila jalan, memang melentik. Apa tujuan diorang pakai high heel ni? Apa tujuan mereka high heel ni? Saya nak tanya. Adakah supaya nampak lebih tinggi? Atau apa? Apa sebenarnya? Saya nak tahu siapa mereka high heel ni. Saya kalau boleh nak tanya dia, nak buat temu ramah dengan dia. Puan, saya dapati Puan ni lah orang yang mencipta high heel. Nama Puan pun Puan Heel. Saya nak tahu, kenapa Puan reka high heel ni? Apa kajian yang Puan lihat high heel? Adakah menambah kesihatan pemakainya atau apa yang Puan lihat? Wah, apa dia jawab kata? Untuk menampakkan lebih elegan, seksi. Yes. From my observation, dia apa? From my observation, those who wearing a high heel more melentik, dia kata. More melentik. Kalau otak dia more melentik. Saya sebenarnya kata terjemah ni. More melentik, more flexible. And everybody will look at her dengan kelihatan sangat menarik. Especially men. Kalau dia kata gitu Dia kata dalam agama kita tak boleh. In our religion, it is forbidden. Dia larang. Dia kata. No, actually this is not for you. For everybody. If you want to wear it, go ahead. No problem for me. Dia kata itu. Dia kata dia pun tak tahu Islam apa benda undang-undang ni. Pakai, tak pakai dia tak tahu. Kita yang pergi pakai high heel. High heel. Supaya punggung tu ternaik nampak high. Badan ni ternaik, terlentik nampak high. Siapa kat ofis sekarang kat tangan? Siapa tengah kerja kat tangan? Farina, Culat tengah kerja. Diana. Lagi siapa tengah kerja? Ini tengah kerja. Alina. Orang lelaki. Orang perempuan. Orang lelaki tak apa? Suhaida. Sabaria. Saya tanya. Sekarang saya tanya. Kat kaki tu pakai apa? Tak sabar. K. Kak Mulyani. Pakai apa Kak Mulyani? Kaki. Nur Aziza pakai apa? Flat shoes je. Flat shoes. Alhamdulillah. Diana pakai apa? Kapal. Topak. Jangan pakai top. Saya pakai topak, Ustaz. Di pejabat. Lompat. Tang. Doktor dia datang. Orang pendek suka pakai high heel, Ustaz, macam saya. Pakai heel. Kak Ina kan pakai heel. Kak Ina dah kerja kan? Orang pendek suka pakai high heel, Ustaz. Orang pendek pakai heel. Tinggi pun pakai high heel, Ustaz. Dah tua ni je suka pakai flat. Dah tua ni aja baru pakai no heel. Ya, Ustaz. Dah tua ni baru tak pakai. Sekarang kalau badan besar pakai high heel minta ampun. Patah aku dia kata. Dulu badannya slim. Sekarang badannya selam. Jangan pakai heel. Nanti patah. Dia pakai extra paku. Tak heel. Jangan pakai heel. Saya kata pakai heel apa nanti badan melentik. Nanti badan melentik tau. Tumpah dia bukan high heel. Tumpah dia lepeh kan. Dia punya tapak tu lepeh. Pakai flat shoes lah. Pakai kasut yang rata.
Kak Nubaiyah pakai high heel sekarang? Tukar. Saya pakai kasut sekolah. Kasut sekolah? Sebab Umur saya berapa? tak dia sediakan kasut. Kasut tu saya tak boleh pakai. So saya pakai kasut sekolah lah warna hitam. Untuk samakan dengan baju. Akak kerja kat mana? Saya kerja dekat LRT. Bahagian ada. perkhidmatan awam. Ada uniform Ya? Ada uniform lah. Ada uniform. Kalau kerja LRT, ulang-alik pakai high heel, dia ungkang jatuh. Mau patah kasut tu. Mau patah kasut. Kalau badan kecil tak apa. Kalau badan tak kecil, tak tertanggung high heel. Jangan pakai high heel. Saya cakap ni betul. Saya cakap ni secara kasih sayang saya lah. Saya kasih sayang pada semua. Jangan pakai high heel. Saya cakap ni atas dasar kasih sayang saya. Bukan saya kata saya baik, tak. Atas dasar kasih sayang saya. Yang hati saya meluap-luap ingin melihat kebaikan. Walaupun kadang setengah kebaikan tu saya pun payah nak buat. Tapi atas dasar kasih sayang saya nak cakap jangan pakai high heel. Saya nak cakap jangan pakai gincu. Saya nak cakap jangan wangi-wangian pada perempuan. Sebab ini kita ni lebih banyak bicara untuk perempuan. Melainkan dalam rumah untuk suami. Wujud isteri jangan pakai high heel. Beli kata-kata, saya tak ada duit ambil kasut lain. Kalau abang nak, saya pakai flat shoes, abang belikan. Saya nak kasutnya harga flat shoes RM300. Tak apa, abang keluar duit RM300. Ini hadiah. Sebenarnya hari tanpa high heel, saya bagi awak kasut. Abang Liman bagi Joyah hadiah kasut. RM300 nak, tak apa RM300. Apalah nilai RM300 tu daripada dia pakai benda-benda yang boleh melentikkan badan dia. Betul tak? Itu saya cakap ni akan dasarkan kisah yang saya. Saya bukan ada niat apa-apa. Saya tak nampak pun nak pakai apa kat pejabat. Anak-anak, adik-adik yang perempuan saya tak nampak pun. Betul, saya tak tahu pun. Tapi saya nak cakap, jangan pakai high heel. High heel ni, it was designed supaya kita kelihatan menarik. Bangsa apa yang mula ajar kita pakai high heel? Dulu nenek kita pakai high heel ke? Nenek kita masa muda. Nenek kita punya nenek dulu pakai heel ke? Saya tanya. Dia pakai teropang. Ya. Habis bunyi pang. Pakai kasut ni Ustaz. Kasut yang dia orang tenun-tenun tu. Saya pun tak ingat lah apa nama kasut. Dia taruh lapik getah Ustaz. Kasut getah? Lapik getah. Lapik getah lah. Saya nak juga tengok gambar orang dulu pakai kasut apa. Tapi bila datang penjajah-penjajah ni, especially British, everything was introduced. Dia introduce skirt, dia introduce baju-baju, dia introduce kasut-kasut tinggi, dia introduce. Memang dia punya kata ni memang untuk kelihatan menarik lah. Tapi kita dalam Islam ni kita nak kena jaga. Ada benda yang kita boleh kelihatan menarik tapi di depan siapa. Ada benda yang kita jangan kelihatan menarik di depan siapa. Ada orang angkat tangan ke ni? Nak tanya ke? Atau lupa turun tangan? Lupa turun tangan. Okey, saya tak nak tanya apa. So, sekarang ni, hari ni kita sentuh sikit pasal high heel. Jangan pakai high heel. Jangan beli lagi kasut tinggi-tinggi. Beli kasut biasa-biasa dah lah. Okey. Syaidah nak tanya ke? Ya tak Ustaz. Ustaz kalau pakai kasut yang macam platform tu dia tinggi macam 1 inci, 2 inci kan? Boleh ke Ustaz? Tumit tinggi? Tak Ustaz, ada jenis kasut depan tinggi, belakang pun tinggi. 1 inci tinggi platform. Tak apa. Dia rata. Nama dia kasut platform. Dia sesuai platform 1, platform 2 beli utara. Itu platform tu. Ustaz, dia ada yang sampai 2 inci. Pelik Ustaz. Platform lah. Platform. Flat rata. Bukan plate. Platform tu penumpang ke utara sila naik kereta api di platform 2. Itu platform. Eja dia macam tu Ustaz.
Betul Ustaz. Sebab dia rata. Rata 2 inci depan, 2 inci belakang rata tu. Macam platform Itu ni. tak apa, tu rata. Tinggi. Tapi itu meninggikan orang je. Sebab Bukan dia tak rata. wages. Bukan Apa je? kasut tu yang sama tinggi depan belakang tu dia orang panggil wages. Wages. Betul Ya, betul. dia orang panggil wages. Macam-macam nama lah. Saya pun tak tahu nama apa. Saya pun tak tahu nama apa lah. Tapi jangan dia macam ni lah. Jangan dia macam ni lah. Ini nama shield. Dia punya shield tu tinggi ni. Ini yang dia melentikkan punggung ni. Yang tu dah tak pakai dah. Ustaz dah tua dah. Jangan pakai. Untuk kesihatan. Patah air tu nanti jangan. Saya tengok orang yang jalan catwalk yang memperagakan pakaian ni kan. Saya tengok dia pakai, yang kita nampak gambar dia terpecuk ada kan. Kan mereka pakai high heel kan. Betul eh? Bila pakai high heel, jadi catwalk ni, kucing itu berjalan dengan lebih menarik lah. Bila pakai high heel. Saya rasa dia pakai high heel, saya tak saya perhati kadang-kadang nampak dia orang tunjuk dia terpecuk. Terpecuk lah, kasut tinggi. Mereka praktis berapa lama tu, jalan-jalan kasut tinggi tu. Jangan pakai itulah. Derhaka juga seorang isteri enggan mencantikkan diri dia untuk suami dia, sedangkan suami dia menginginkan hal itu. Ibu jari kena operate sapu tu. Ibu jari kena operate sebabkan guna high heel. Oh, bahaya high heel ni. Ada Ustaz. Dia punya ibu jari tu dia tekan kan, keluar sikit. Bahaya lah. Kuku tak potong ke? Dia Bukan. punya Mungkin. tekanan dia, Kuku dia tekanan tu diberi kepada daging. keluar Sebab sikit. tu memang kasut ni dari kesihatan pun tak bagus. Kasut platform ni memang untuk orang rendah lah, yang rendah-rendah kan. Pokok rendang ni dia pakai kasut tinggi. Pokok rendah. Bonsai. Redup je nampak. Ada orang dia nak tinggi, padahal kalau tinggi dia tak cantik sebenarnya. Allah jadikan dia rendah tu dengan muka dia kan. Lepas tu kita tengok ada artis-artis barat-barat yang hidung kembang dia mancungkan, nampak muka dia dah tak berapa cantik. Pada kita kan, kita nampak masa hidung dia mancung tu, hidung dia tak mancung tu, dengan muka yang Allah jadikan tu, kita nampak bagus. Better. Bila dia mancung ke hidung dia, dengan muka dia yang asal ni, nampak macam kartun sikit lah. Nampak macam janggal. Hati-hati barat kan, hati-hati Korea kan suka mancung ke hidung kan, besarkan mata. Kalau Allah jadikan kita mata sepet tu, itulah cantik kita. Betul? Kalau Allah jadikan kita ni botak, itulah yang handsome kita. Jangan pakai rambut palsu buat. Jangan pakai rambut eliket dia pakai. Tiba-tiba buat video jadi eliket. Tak payah. Cakap dengan dia, botak ni lah yang bini aku siap tidur malam tak jumpa aku 3 hari tau. Itu cantik. Betul. Bini satu hari tak nampak si lawan botak ni, bini resah. Mana abang buat ni tak boleh balik. Betul, dia tak betul ni. Tiba balik tengok ada lampu hitam. Pengsan dia. Betul Ustaz. Orang itulah handsome. Jangan nak pening-pening kepala. Jangan nak exercise tak betul-betul perut aku. Boroi itulah tak ada bahagia ni. Boroi tak ada bahagia. Jangan risau. Ustaz, kalau saya kurus, saya punya isteri risau lah. Tanya lah isteri. Tanya isteri. Kalau abang badan macam bina badan tu, suka tak? Tahu orang bina badan kan? Badan dia apa? Sado. Macam ketul-ketul tau. Gitu. Tunjuk di gambar ni. Okey, abang sekarang ni nak berusaha. Badan abang nak macam ni. Mula-mula dia akan ketawa guling-guling tu. Dia guling 4 kali, dia ketawa. Baru dia kata. Merah-merah dia tahu. Bang, abang nak badan macam ni. Dia dah ketawa guling-guling ni. Dia kata apa? Tak payah abang. Abang lupakanlah. Abang jangan mimpi siang hari lah bang. Tidur siang ni sunatnya sebelum zuhur je. Abang jangan mimpi siang hari lah. Satu, mustahil untuk abang jadi macam ni. 2, nanti abang macam ni, nanti abang handsome. Abang handsome nanti kan susah saya.
Dia jawab macam ni, Ustaz. Saya tahu abang makan banyak, berapa banyak. Tak payahlah. Kita syukurlah dengan apa, jaga kesihatan kita, syukurlah kita sihat walaupun badan tak kadur, syukurlah kita ada isteri yang baik walaupun kita bermuka tak handsome, syukurlah kita ada anak yang sihat walaupun muka kita tak handsome, syukurlah kita belajar fardu ain walaupun muka kita tak handsome. Setuju tak? Setuju. Ni muka handsome, badan sadu. Setuju Ustaz. Tanya apa air yang setuju Ustaz? Muka handsome ni, badan sadu. Angkat berat. Badan betul-betul. Pakai tisi ketat, nampak badan kuat. Bang, badan abang best lah. Abang main gym lah. Saya main gym, saya makan telur satu hari satu papan dan saya main gym. Dan saya kadang-kadang guna alat-alat suplemen untuk badan saya ketut. Bang nak tanya bang, apa air yang suci menyucikan? Ni bab agama lah. Tahu-tahu air Muzdalifah. Tak tahu. Bang, ni bukan bab haji bang, ni bab air. Kita tahulah Muzdalifah nama air tu. Bukan Muzdalifah bang, mutlak. Ya ke mutlak? Mutlak. Yes, mutlak. Tak guna. Saya kata tak guna. Tak guna tau. Target kita nak sihat. Kalau minat gitu tak apa. Pergi agak berat tak apa. Tapi ilmu agama mesti ada. Betul saya kata. Pergi main gym pun bagus. Sihat tau. Saya tengok kawan saya main gym. Bagus, badan sihat lah tengok. InsyaAllah, Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan. Dia ada usaha untuk kesihatan. Pergi. Nak pergi main gym, pergi. Tak apa. Tapi ilmu agama mesti ada. Jangan badan sihat, ilmu agama tak sihat. Ni sangat bahaya. Badan sihat, badan best, ilmu agama best, A. Bukan A, double A. Bukan double A, triple A. Ini best. Ini best. Fizikal pun bagus. Kalau fizikal lembik pun tak bagus juga. Rasulullah kata, orang mukmin yang qawi. Qawi apa? Qawi apa? Kuat. Lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Pergi main gym, sihat, Alhamdulillah. Tapi agama mesti ada. Mengaji pun rajin. Okey. Selain itu juga kerana nasi dilakukan oleh seorang isteri berjalan ke tempat umum tanpa mahram. Jalan tempat umum tanpa mahram. Sebenarnya tak boleh jalan seorang tau. Pergi remarket, pergi jalan seorang sebenarnya tak elok. Walaupun ada ulama kata boleh selagi tak sampai 2 mahalah, tapi dari segi etikanya tak berapa cantik lah, tak berapa bagus. Jalan kat supermarket seorang, tengok ni seorang, tengok ni. Sebab apa? Dia terdedah kepada bahaya lah tu. Terutama zaman ni ramai orang jahat. Ramai orang yang aim. Orang selalu aim perempuan seorang lah. Orang tak aim perempuan ramai-ramai. Dia aim perempuan seorang. Sebenarnya tak berapa bagus. Lepas tu kalau kita pergi kerja seorang naik kereta, balik kerja balik di rumah dulu. Jangan merayap sana, merayap sini, jangan. Dia punya situasi tu tak bagus. Tak baik. Berbicara dengan lemah lembut dengan lelaki yang bukan mahramnya. Dikatakan dia tidak menjaga maruah. Dia tak jaga maruah. Jangan cakap dengan kawan pejabat dengan lemah lembut tau. Bukan suruh cakap kasar. Cakap dengan nada biasa cukuplah. Jangan cakap lembut. Bos, apa khabar bos? Bos sihat? Bos nak karipap tak bos? Saya dia beli karipap. Lain macam. Naik bulu rumah bos pagi tu. Bos punya style cantik lah bos. Kena lah dengan baju bos. Wah, lain macam. Seriau. Seriau bos. Bos kata awak ni sihat tak hari ni? Kenapa bos? Awak cakap dengan saya lemah lembut ni kenapa ni? Risaulah saya. Bos cakap gitu. Temperature bos naik tak? Temperature naik tak apa. Ini bahaya ni banding.
Dalam syariat dia ada cakap. Jangan cakap lemah lembut dengan lelaki bukan mahram. Dalam syariat dia cakap. Dalam syariat dia cakap. Jangan macam gitu. Perempuan jaga-jaga jangan cakap lemah lembut dengan lelaki yang bukan mahram. Lebih lagi cakap dengan nada yang, halo, apa khabar? Oh, ni. Kena cakap macam mana tau? Tahu tak? Mesin. Harap maaf, nombor yang anda hubungi tidak ada dalam perkhidmatan. Terima kasih. Kita cakap begitu. Answering machine. Answering machine. Angkat telefonnya. Harap maaf, suami saya dalam tandas. Telefon balik. Terima kasih. Begitu. Boleh. Nak itu. Bagi salam berlagu-lagu tu pun tak boleh lah kan? Tak boleh. Jangan Jangan bersalam. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ini nak bani ke? Nak bani lah ni. Aduh. Dia cakap nasyid tu. Kepada anda semua kawan-kawan Kofa. Apa hal pula makcik ni? Dalam kau tukar lirik lagu Rabani. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua kawan-kawan Kofa di hari yang indah lagi mulia. Apa hal lah makcik ni? Semua dah risau lah. Nak letak telefon suka salah. Ini call tone ke makcik? Tu call tone tak? Kadang kita call orang kan, ada keluar nyanyi. Lagu-lagu. Saya dulu kan, saya ngajar kat surau. Surau ni, jemputan. Tapi dia kerap juga panggil. Dia sebelah ni ada rumah kongsi. Sebab depan tu ada bangunan. Jadi rumah kongsi ni, kawan-kawan kita Indonesia ni duduk lah. Saya kadang-kadang saya perasan, Nabi sebenarnya jemaah. Masa tu, call tone ni dia bunyi macam-macam lagu. Lepas tu popular call tone tau. Saya dengar AI. Saya kata apa benda AI ni? Lepas tu saya tanya, lepas kuliah ada makan. Saya tanya, ada phone ni selalu bunyi. Tapi dia bunyi AI. Saya kata AI ni apa? Dandut pak. Dia kata. Ada seorang tu jawab. Itu dandut pak. Oh dandut. AI. Tak apa benda lah. Saya kata ni lagu Sakai mana? Dia kata ni. Tengah semayang. Sebab tu call tone ni jangan buat lagu-lagu tau. Dia ada bunyi ring ke atau lagu bunyi yang biasa. Deng. Lagu yang biasa lah. Yang orang tahu ini adalah lagu phone. Jangan buat lagu yang orang berfikir. Ini lagu apa ni? Jangan ayat Quran punya Ustaz. Kadang-kadang Itu Quran tu jangan. Ulama' di Arab Saudi sana dia dah beri satu fatwa. Jangan ayat Quran, jangan selawat. Kenapa? Sebab takut kita punya handphone ni dalam tandas tau. Kadang kita buang air, kita dalam tandas. Jadi handphone ni bunyi. Kalau kat rumah tak ada lah, dekat luar kan. Jadi handphone ni dia keluar ayat Quran, dia bunyi waktu dalam tandas. Kalau azan, Ustaz azan? Azan pun tak boleh. Takut dia... Kadang-kadang azan ni, kita yang masalah dia asyhadu alla, kita angkat pun. Jadi tak habis. Asyhadu, aku nasasi, la, asyhadu alla, tiada ilah, Tuhan. Kita pun faham angkat telefon. Nampak tak bunyi dia macam tak bagus? Walaupun kita tahu ada sambungan dia. Sama juga macam kita dekat masjid lah. Kalau kita jadi Bilal kan. Kita pasang Quran. Kita pasang CD Quran. Pendrive Quran. Oh nak azan ni. Kalau kita nak berhentikan CD Quran ni. Kita kena berhenti pada hujung ayat Quran. Hujung ayat. Jangan ya ayyuhallazina kita cabut. Stop off azan. Nampak tak bagus? Ayat ni tak lengkap.
Berhenti hujung ayat, baru berhenti. Tak apa kalau lewat azan 20 saat pun tak berdosa. Faham Saya selalu berhati orang berhenti Quran. Sebab apa? Quran ni, kalau kita baca Quran kan, kita baca Quran sebelum azan lah, kita duduk masjid, kita baca Quran Rasa-rasa nak tak kita berhenti tengah-tengah tu, kita bangun azan. Saya rasa. Tak, Ustaz. Tak, betul tak? Kita kena habiskan ayat kan? Habiskan ayat, baru Ya, kita Ustaz. berhenti, baru kita azan. Betul tak? Sebagai apa? Itu adab dia baca Quran, habiskan satu ayat. Kita kalau kita baca Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus, tengok dah masuk waktu. Kita khus, kita bertutup Quran, kita azan. Rasa kita buat gitu tak? Tak. Tak. Tak buat gitu tak? Jadi kalau kita pasang kaset, kita pasang CD, kita pasang pendrive, jangan tarik pendrive tu, pendrive tu masuk tu. Allahu, patut Allahu Samad. Berhenti dulu. Allahu Samad. Baru berhenti kan? Baru azan. Patutnya gitu. Tapi banyak bila tak ambil perhatian perkara ni. Itu bukan hanya kaset. Itu bukan hanya CD. Itu hanya pendrive. Itu alunan ayat Quran. Yang mana we have to show our respect. Sampai aku cakap orang putih ni, kau tak faham tahu lah. Saya selalu dengar kat suara masjid orang berhenti setengah. Azhar? Tanya apa Azhar? Ni Ustaz menyimpang sikit soalan. Yang Ustaz sebut pasal ringtone azan tadi tu. Adakah menjadi satu kesalahan sekiranya kita ni mainkan YouTube mengaji. Dan ketika tu kita tinggalkan handphone kita dekat luar tandas, sedangkan kita duduk dalam tandas dan mendengar dan menghayati ataupun dalam hati ikut bacaan. Adakah menjadi kesalahan Ustaz? Tak. Dia dalam tandas ni boleh zikir. Boleh zikir dalam hati. Dan kita katalah. Kata kita tengah duduk dekat tandas tu. Duduk dekat tandas duduk ni. Kita cangkung kita masih lagi boleh zikir dalam hati. Tapi dalam kitab saya tak ingat mungkin Sabilal Muhtadin tu. Waktu Naji tu keluar, kita kena stop walaupun dalam hati. Sampai dia ceritakan adab begitulah. Kalau dengar tak apa. Tak boleh baca. Okey. Tengok ni. Tadi nombor 1 ni. Nombor 2 ni. Nombor 3 ni. Nombor 4 ni. Okey, sekarang nombor 3. Ni rangkuman. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, wahai kaum wanita. Apa panggil orang perempuan? Rasulullah naik mimbar. Cerita dia gitulah. Rasulullah naik mimbar. Dipanggil orang perempuan. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu. 1. Arahan Rasulullah. Bersedekahlah kamu. 2. Perbanyaklah istighfar. Apa maksud istighfar? Rasulullah kata, mohon ampun kepada Allah SWT. Kerana aku lihat kaum wanita lah yang lebih ramai menghuni neraka. Jadi Rasulullah tu buat apa ni pada kaum perempuan? Sedekah. 2. Mohon ampun dengan Allah. Istighfar. Rasulullah ni bimbang. Bimbang dia. Dia tengok umat dia. Perempuan ni masuk neraka ramai. Dia kata bersedekah. Kenapa? Sedekah ni antara perkara yang boleh memadamkan api neraka. Banyak-banyaklah sedekah, banyaklah infak. Nak bagi hadiah pun tak apa, nak sedekah pun tak apa. Hadiah ni orang yang bukan miskin lah. Kalau sedekah ni lebih, perkataan ni lebih sesuai pada orang miskin. Okey. Kenapa? Perempuan ni ramai masuk neraka. Lalu seorang wanita antara mereka bangkit dan bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah SAW, kenapa kami kaum wanita yang lebih ramai di neraka?
Rasulullah kata apa? Ini kerana kamu banyak mengingkari perintah suami. Suami kata A, dia kata B. Suami kata B, dia kata C. Suami kata buat ni, dia tak nak. Suami dia panggil, nanti. Mengajuk, selak pintu, tak bagi masuk. Dalam kitab Muhimah kata. Tak ikut cakap, muka masam. Suami kata jangan pergi, pergi juga. Suami kata jangan buat juga. Ingkar. Rasulullah kata, kerana kamu ingkar, perintah suami. Dilihatnya penghuni neraka ni kebanyakan yang ingkar perintah suami. Maka aku tidak pernah melihat mereka yang kurangan akal dalam agama melainkan perempuan. Perempuan yang Rasulullah kata dia kurang akal. Bukan gila. Akal dia tak sama macam lelaki, dia kurang. Dalam agama dia kurang. Wahai Rasulullah, apa maksud kamu perempuan kurang akal dan gila? Dan gila. Kurang akal dalam agama. Orang perempuan cakap pun gila. Rasulullah kata, maksud kurang akal ialah penyaksian dua perempuan sama dengan penyaksian seorang lelaki. Kalau perempuan dia saksi, kena ambil dua orang. Kalau lelaki, perlu seorang. Itu Rasulullah tanda dia. Ini yang dikatakan kurang akal. Ada pun yang dimaksudkan dengan kurang agama adalah wanita yang tidak mendirikan solat pada malam-malam terdirinya. Kemudian berbuka pada bulan Ramadan disebabkan dia haid. Orang lelaki dia sembahyang 30 hari. Perempuan dia sembahyang mungkin 23 hari, mungkin 22 hari. Apa? Dia haid. Orang lelaki dia puasa sebulan. Perempuan mungkin puasa 20 hari. Kalau haid lama lagi tu, mungkin puasa 18 hari. Kalau haid 7 hari, mungkin puasa 23 hari. Maksudnya dia kurang pada agama, dia kurang. Jadi Rasulullah perintahkan apa? Kau taat suami kau. Lagi, kau banyak sedekah. Kau banyak minta ampun. Mungkin kau ada banyak berdosa. Allah beritahu. Selain itu, wanita sering derhaka pada suami dia. Juga suka membantah dan hanya mahu menegakkan pendapatnya tanpa memikirkan peran suami dia. Sebab tu ada istilah queen control. Kalau isteri beri pendapat, suami kata B, dia kata A, suami kata B juga. Dia kena ikut B. Kenapa ikut B? Dia tak nak jadi perempuan neraka. Kenapa? Dia ingkar pada suami dia. Mana boleh besar, ikut cakap dia je. Tak apa, awak akan dapat syurga. Mana boleh besar, nak dengar cakap suami je. Tak apa, Allah akan bagi awak syurga nanti. Allah akan bagi awak syurga. Saya tak puas hati Ustaz ikut cakap dia. Tak apa, Allah akan bagi awak syurga. Allah janji syurga tau. Taat pada suami ni Allah janji syurga. Allah janji keampunan. Nanti kita baca ni kat depan kitab yang ada nanti. Kat tengah kitab yang ada. Burung-burung di laut, burung-burung di langit, ikan-ikan di laut akan bersifat keampunan pada perempuan yang taat pada suami dia. Jangan risau, tak rugi. Bukan tak rugi saja. Malah itu yang Nabi suruh, itulah yang untung. Rasulullah sebut ini kerana kamu ingkar suami kamu. Perempuan ditanya, tak puas hati. Kenapa Rasulullah kami ni ramai masuk neraka? Kamu ingkar suami kamu. Lepas ni jangan ingkar kat suami kak. Jangan ingkar kat suami. Ingkar kat suami jawapan satu je. Neraka. Okey. Saya nak berhenti dah ni. Kak Dina kat tangan nak tanya ke? Ya Ustaz. Nak tanya, kalau macam nak sedekah ke infak tu kena minta izin suami dulu ke macam mana Ustaz? Yes. Ya. Kalau bendanya tak keluar duit tu kena minta izin. Benda keluar benda suatu kena minta izin juga. Walaupun duit tu duit kita. Kena minta izin tau. Kena minta izin. Jai? Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya sikit. Tadi Ustaz ada bagi tahu yang suami tu tidak perlu bagi tahu berapa simpanan atau apa yang wang yang dia ada. Tapi kalau macam suami tu dah biasa buat sebelum ni, sekadar nak tak ada masalah Ustaz? Ada harus. Tapi ulama nasihatkan jangan beritahu.
ulama nasihatkan jangan beritahu. Kalau dia tanya bang, maybank abang ada berapa? Tak boleh tahu. Rahsia. Rahsia. Tapi kau nak beritahu? Tak apa. Tapi ulama nasihat jangan beritahu. Bukan jadi haram. Ulama nasihat jangan beritahu. Sebab ulama kata, cerita lah. Kalau kau bagi sikit, dia kata, abang duit banyak kan? Abang tu ni kan? Dia akan keluar perkataan tu. Dia akan rasa tak puas hati. Baik Ustaz, jazakallah. Terima kasih. Okey. Ni kita cakap. Ini Imam Ghazali cakap. Okey, Kak Anis, Kak Anis. Ya, Ustaz, Kak Anis nak tanya, betulkah saya dulu ada dengar yang wanita ini ada 1 akal dan 9 nafsu. Walhal lelaki itu ada 1 nafsu dan 9 akal. Jadi Rabiatul Adawiyah mengatakan kenapa wanita... Kak Anis, ulang. Saya tadi terkeluar. Oh, cepat terkeluar. Okey. Kak Anis ada dulu dengar lah. Dikatakan wanita itu ada 1 akal dan 9 nafsu atau emosi. Walhal lelaki itu ada 1 nafsu dan 9 akal. Jadi Rabiatul Adawiyah ada mengatakan kenapa wanita dengan 1 akal boleh melawan 9 nafsu. Walhal lelaki ada 9 akal tetapi tak boleh melawan 1 nafsu, bahagian nafsu. Okey. Soalan ni Kak Anis. Betul ke? Tak tahu ada riwayat macam itu kepada Hasan Al-Basri. Okey, saya secara jujurnya saya cakap saya tak pernah dengar. Tapi yang kata lelaki ada 9 nafsu, 9 akal 1 nafsu itu dia saya tak pasti sama ada hadis atau kata-kata ulama atau kata-kata orang-orang cerdik pandai. Tapi yang dikatakan nafsu tu adalah emosi. Bukan nafsu seks tau. Dia katakan yang cerdik pandai kata emosi lah. Jadi maknanya mujahadah melawan nafsu ni, mujahadah kalau perempuan ni dia lebih pada emosi. Lelaki ni nafsu dia lebih pada kehendak. Dan perempuan ni bukan sahaja emosi tapi kehendak. Tapi maknanya kehendak memiliki, hendak kawal seseorang, hendak kontrol seseorang, nak orang ikut cakap dia, ni lebih pada perempuan. Kita tak boleh nafikan benda ni. Jadi betul. Ini betul. Sama ada kalau kita ni nak kawal atau tidak, memang kerja kita lebih berat. Tapi yang Rabiatul Adawiyah cakap tu saya tak pasti, saya tak pernah dengar pula. Jadi soal dia sekarang ni, bukan kita nak kata jantina yang macam mana, tapi yang apa kita tahu, kita mesti tahu kelemahan kita mesti tahu yang Rasulullah dah warning kita, yang perempuan ni banyak di neraka, dan Rasulullah sebut punca yang utama adalah ingkar pada suami. Ingkar pada suami. Dan Rasulullah dah bagi kunci dekat perempuan untuk masuk syurga dengan memegang pada 4 tadi. Dalam tu ada taat pada suami, nombor 4. Yang kita dah cakap lah. Jadi apa pun yang diulas oleh cerdik pandai, kita mesti usaha sungguh-sungguh minta dengan Allah bantu kita supaya kita dapat melepasi 4 perkara tadi. Solat, puasa, jaga maruah, hormatan diri dan taat suami. Cukuplah benda begini. Memang tak boleh nafikan. Perempuan ni kalau emosi, memang dia kalau kuat nangis, lebih kuat daripada lelaki. Dia mudah nangis, dia mudah. Kasih sayang perempuan ni dia lebih besar daripada lelaki. Ya, itu sebagai fitrah, Ustaz. Fitrah, betul, fitrah. Fitrah tu. Memang Allah jadikan itu. Sebab tu kalau guru tadika, tak ada lelaki. Tak ada tengok tak guru tadika mana lelaki. Kalau lelaki guru tadika, dah tercabut telinga budak dah. Dia Allah jadikan perempuan. Sebab tu, kalau perkataan penyayang ni, dia lebih sinonim dengan perkataan ibunya penyayang. Betul. Jarang orang kata ayahnya penyayang. Walaupun ayahnya penyayang juga. Tapi di sinonim ni dengan perkataan ibunya penyayang. Maknanya perempuan ni dia ada kekuatan hati. Kekuatan jiwa. Kalau dia sayang, dia sayang betul. Dia tunjuk kasih sayang dia.
Jadi bila dipupuk dengan agama, dia akan meletakkan kasih sayang ni tempat yang betul. Jadi apa pun kita ni, regardless apa janjinan kita pupuk dengan agama. Nafsu yang dikontrol dengan agama, dia akan ke arah yang betul. Hati yang dikontrol dengan agama, pada arah yang betul. Akal yang dipimpin dengan agama, akan ke arah yang betul. Ikat dengan agama. Pupuk dengan agama. Jangan kata Allah jadi perempuan masuk neraka. Tak. Bukan begitu. Kita bukan disuruh berfikiran begitulah. Orang-orangnya Rasulullah bagi warning. Perempuan nak main neraka. Itu warning yang sangat bagus untuk kita. Dan dia bagi kita jalan. Apa? Istighfar, sedekah. Lepas tu bawah dia kata apa? Jangan ingkar bersuami. Okey kan ni? Ya. Jadi kalau sedekah tu bukan hanya menghapuskan dosa, tapi juga untuk menunjukkan kesyukuran kita atas nikmat. Ya. Ya. Bukan saja mengampunkan dosa, dia memadamkan api neraka. Dan dia menunjukkan syukur. Betul, dia menunjukkan syukur nikmat. Antara syukur ini, makna syukur menggunakan nikmat Allah pada jalan Allah. Pada jalan yang Allah redha. Dapat duit banyak, kita gunakan pada jalan Allah redha. Antara yang Allah redha apa? Pergi sedekah. Pergi bagi orang. Pergi sumbang dekat orang. Ni Allah redha. Itu tanda syukur. Menggunakan nikmat Allah pada jalan Allah. Itu pada definisi yang mudah. Okey kan ni? Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallah. Terima kasih kan ni. Okey. Kan Nur Bayah tanya. Cepat-cepat 9 lebih dia ni, nak kerja ni. Okay, Ustaz, saya nak cakap. Ustaz kata kita kena reda kalau kita bersedekah. Tapi bila kita bersedekah, suami ada hak ke nak tanya duit kita ke mana hilangnya? Ada hak. Ada hak. Tapi kalau dia marah kita bersedekah, adakah dia tak payah sedekah? Tak sedekah. Dia tak ada sedekah, jangan sedekah. Sebab sedekah tak wajib. Kita nak pahala Ustaz. Betul pahala dengan cakap dia tu pahala tu. Walaupun buat baik tu Ustaz. Dengar cakap dia tu pahala. Lebih besar sedekah. Taat pada suami. Taat pada suami tu wajib. Ustaz. Sedekah ni tak wajib tau. Tapi Ustaz, dia tak ada hak kan? Dia suruh kita bayar segala pembayaran, dia tak ada hak kan? Dia tak ada arahkan kita. Itu tanggungjawab dia. Bayar bil api, bil air, bil apa. Kita kalau nak bayar, tak tolong kita je. Ustaz. Maknanya bukan sedekah dengan duit sahaja kan? Sedekah benda lain pun boleh. Boleh. Sedekah ni. Ada orang kata, wahai Rasulullah, kami tak kerja, macam mana nak sedekah? Rasulullah kata pergi kerja, nanti boleh sedekah. Rasulullah, kami tak mampu kerja, macam mana kami nak sedekah? Rasulullah kata kau pergi ajar orang buat baik. Wahai Rasulullah, kami tak mampu ajar orang buat baik, macam mana? Kamu tahan diri kamu, jangan buat jahat dengan orang lain. Itu je sedekah. Tolong doakan sedekah. Sedekah ni konsep ni panjang lah sebenarnya kalau cerita kan. Jangan kita sempitkan dengan bagi duit je. Jangan sempitkan bagi duit. Okey. Dah ke? Nur Jasmine. Ustaz nak tanya, yang macam infak tu, duit kita tu, kalau kita minta keizinan sekali je, boleh ke Ustaz? Saya boleh. Sekali lah. Kalau saya sedekah ni okey lah. Okey lah, abang kata sedekah lah okey lah. Tapi jangan lupa saya lah, saya pun sekarang tak ada juga. Tak lah, tak mana kita tak payahlah minta tiap nak tu kita minta. Tak payahlah setiap kali main minta izin. Cakap bang, kalau saya ada, saya sedekah lah. Suami yang baik kan, dia takkan nyusahkan isteri dia sebenarnya. Betul Ustaz. Asal kalau dia nak minum pun dia buat air sendiri kat dapur. Tapi kalau dia sekali dia nak suruh isteri dia tak ada masalah. Suami yang baik, dia takkan buat isteri dia macam kedai mamak. Cik lah tu, kan? Dia tak betul akan buat gitu. Okey, cukup lah. Dah pukul 9 lebih ni. Nanti orang nak kerja, orang marah lagi. InsyaAllah, ni hari Isnin, kita jumpa nanti 12.45. Siapa yang ada masa, baca rukun solat, Fatihah. Rukun yang seterusnya. Fatihah, Fatihah, rukuk, insyaAllah. Tapi mungkin hari ni ambilkan Fatihah dulu. Pada kitab Ilmu Penuntut. InsyaAllah, 12.45. 12.30 saya bagi link. Apa, kelapangan. Pondok
Okey, Ustaz. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wa mursalin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf semua, pasti banyak kurangan dalam penyampaian. Rabbi Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masih Alhamdulillah.